Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung daras malfuzat pada malam ini, iaitu daripada karangan Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam. Waktu terbaik memberi taklim dan tarbiyat agama. Hazur alaihissalam bersabda, hal ini juga hendaklah direnungkan bahawa zaman kanak-kanak adalah masa yang terbaik dan paling sesuai untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Jika janggut sudah mula tumbuh, tidakkah mengingat daraba yadribu sudah menjadi sukar? Iaitu daraba yadribu ini adalah cara untuk menghafal ilmu saraf dalam belajar bahasa Arab. Selanjutnya beliau bersabda, hafalan zaman kanak-kanak sangat kuat yang tidak mungkin diperoleh pada peringkat umur yang lain. Saya sendiri sehingga sekarang masih ingat beberapa perkara yang berlaku pada zaman kanak-kanak dahulu. Tetapi kebanyakan peristiwa 15 tahun sebelum ini sudah tidak lagi diingati. Sebabnya ialah dalam umur permulaan, kesan ilmu itu berada pada tempatnya dan disebabkan masa-masa dalam peringkat umur itu adalah saat yang kuat untuk menyerap, maka ilmu itu tidak sia-sia. Namun ia proses yang sangat panjang. Ringkasnya ialah dalam cara pembelajaran, perkara ini hendaklah diberi perhatian dengan khusus bahawa ilmu keagamaan hendaklah dilakukan seawal yang mungkin. Dan inilah keinginan saya sejak dahulu lagi dan juga sekarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkannya. Cukup betapa mereka itu memberikan perhatian pada pendidikan. Mereka juga telah mengumpulkan ratusan ribu rupis dan membina sarana dan bangunan kolej yang hebat-hebat. Jika orang Islam tidak memberi perhatian yang sepenuhnya pada pendidikan anak-anak mereka, maka ingatlah kata-kataku bahawa suatu masa nanti anak-anak juga akan terlepas dari tangan mereka. Selanjutnya, sohbat ke asal, pengaruh sahabatan. Satu ungkapan yang terkenal iaitu tuham tasir sohbat ke asal. Bahagian pertama ungkapan ini jika ada dibincangkan, biarkan ia. Namun bahagian yang kedua, yakni sohbat ke asar, pengaruh persahabatan, adalah satu perkara yang sudah terbukti dan tidak perlu lagi untuk membahaskannya. Kita telah melihat terjeratnya setiap anak-anak bangsa yang baik di dalam perangkap Kristian, dan kita juga melihat orang-orang Islam, malah anak keturunan orang-orang yang terhormat, mencela kemuliaan Rasulullah SAW. Mereka inilah golongan yang mengatakan silsilah keturunan mereka sampai sehingga Hazrat Imam Hussein radhiyallahu anhu. Kita melihat orang Kristian dan bagaimana mereka membuat bermacam jenis tuduhan ke atas pendiri ajaran Islam sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ini, jika ada orang Islam yang tidak ada perasaan gairat dan rasa hormat terhadap agamanya atau terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, apalagi kezaliman yang lebih teruk berbanding itu. Jika kamu tidak menyelamatkan anak-anak kamu dari menjalinkan persahabatan dengan orang-orang Kristian, Arya dan yang lain-lainnya, atau tidak mahu menyelamatkan mereka paling tidak sedikit, maka ingatlah bahawa kamu bukan hanya berbuat zalim ke atas diri kamu sendiri, malah ke atas bangsa dan Islam. Dan itu satu kezaliman yang sangat besar. Hal itu menunjukkan bahawa kamu seolah-olah tidak ada perasaan langsung terhadap Islam dan tidak ada perasaan hormat terhadap Rasulullah SAW di dalam hati. Selanjutnya, jadilah muttaqi supaya muncul kebolehan dan kepintaran di dalam akal. Hazur alaihissalam bersabda, cubalah memahami dan berfikir. Gunakanlah akal demi Tuhan. Sebabnya, supaya menjadikan kebolehan dan kepintaran di dalam akal. Jadilah muttaqi, iaitu orang-orang yang bertakwa. Akal yang suci datang dari langit dan bersama-sama dengannya ada nur. Tetapi mereka masih mencari mutiara itu.
Dalam silsilah undang-undang suci ini, ada undang-undang yang kita lihat dalam undang-undang jasmani. Hujan turun dari langit, tetapi ada suatu tempat yang subur menghijau disebabkan hujan tersebut. Ada yang tumbuh hanya rumput lalang. Dan ada juga disebabkan titisan hujan itu pergi ke dasar lautan, lalu menjadi perhiasan raja-raja. Dikatakan bahawa, ini syair bahasa Farsi. Kemudian Huzur alaihissalam bersabda, jika bumi tidak berkelayakan, maka hujan tidak memberi apa-apa manfaat. Malah sebaliknya akan mendatangkan bahaya dan kerusakan. Sebab itu cahaya langit turun dan hendak menerangi hati-hati manusia. Maksudnya tadi, hujan yang sama, tetapi ada bumi yang dapat subur, ada bumi yang tidak subur. Begitu juga manusia, di mana kalam ilahi itu turun kepada seluruh umat manusia. Tetapi keadaan manusia itu berbeza. Ada yang boleh menyerap ilmu-ilmu kalam ilahi itu dalam diri mereka, ada yang tidak mengambil faedah langsung daripada kalam ilahi yang turun kepada umat manusia. Selanjutnya, Huzur alaihissalam bersabda, bersedialah untuk menerimanya dan mengambil manfaat daripadanya, supaya jangan sampai seperti hujan yang akan mendatangkan kerosakan atas tempat yang tidak berhak. Kamu juga hanya akan berjalan di tempat yang gelap, sedangkan cahaya terang ada di sekitar kamu, dan akhirnya kamu akan tergelincir jatuh ke dalam perigi buta. Allah Ta'ala lebih penyayang dari seorang ibu yang penyayang. Dia tidak mahu makhluknya menjadi sia-sia. Dia membuka jalan-jalan hidayat dan cahaya atas kamu. Tetapi untuk berjalan di atas landasan itu, kamu harus menggunakan akal dan mensucikan jiwa kamu. Sebagaimana tanah, selagi ia tidak bersedia untuk dibajak, maka tidak akan ada biji benih tumbuh di dalamnya. Demikian juga tanpa mujahadah dan kerja keras, jiwa tidak akan menjadi suci. Akal yang suci tidak turun dari langit. Pada zaman ini, Tuhan telah memberi kurnia yang besar dan dalam menyokong agama dan Nabi Karim SAW, dia telah menghantar seorang insan yang sedang berkata-kata dengan kamu, supaya memanggil orang ramai ke arah cahaya ini. Jika zaman ini tidak muncul kerosakan dan fitnah, dan tidak juga ada usaha untuk menghapuskan agama Islam, maka kekurangan ini tidak akan muncul. Tetapi sekarang ini kamu sendiri melihat bahawa setiap penjuru kiri dan kanan, semua bangsa sedang sibuk dalam usaha untuk menghapuskan Islam. Saya masih ingat, dan dalam Barahin Ahmadiyah juga saya telah sentuh, bahawa dalam penentangan terhadap Islam, terdapat 60 juta buku telah ditulis dan disebarkan. Perkara yang mengherankan, jumlah orang Islam yang ada di India juga adalah 60 juta orang, dan buku yang diterbitkan adalah sebanyak itu juga. Jika jumlah buku yang lebih banyak dari yang telah ditulis itu diketepikan sekalipun, maknanya penentang kita telah pun memberikan setiap orang Islam dengan sebuah buku, iaitu dalam menentang Islam. Jika bukan kerana semangat daripada Allah Ta'ala, dan jika bukan dengan janji inna lahu lahafizun dalam surah Al-Hijr ayat 10 yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran ini, maka ungkapan itu tidak benar. Maka sesungguhnya hari ini Islam hilang dari dunia dan nama serta tanda-tandanya juga hilang. Tetapi tidak, sama sekali tidak seperti itu. Tangan Tuhan yang tersembunyi sedang memeliharanya. Saya kesal dan sedih akan perkara ini, bahawa orang yang dikatakan sebagai Muslim langsung tidak risau mengenai Islam, sebagaimana kerisauan mereka dalam soal perkahwinan. Dan saya banyak sekali secara kebetulan terbaca bahawa wanita-wanita Kristian pada waktu kematian, mereka menuliskan wasiat yang banyak dari harta benda mereka untuk penyebaran agama Kristian. Dan kita melihat bahawa seluruh hidup mereka dibelanjakan untuk penyebaran ajaran Kristian. Ribuan misioneri wanita yang bertebaran di rumah-rumah dan lorong-lorong. Dan sedapat yang mungkin, mereka membelanjakan harta sebagai bukti keimanan mereka. Namun, kita tidak melihat seorang pun dari pihak Islam yang mewasiatkan 50
RM1000 sekalipun untuk penyebaran Islam pada waktu kematian mereka. Tetapi mereka giat mengeluarkan perbelanjaan dalam hal-hal perkahwinan dan adat-adat resam yang lainnya. Dan yang paling teruk sekali ialah mereka sanggup berhutang semata-mata untuk perbelanjaan yang sia-sia ini. Bukannya untuk infak, bukan pula untuk diberi kepada Islam. Sedih, sungguh menyedihkan. Lebih dari itu, apa lagi yang patut dikasihani berkenaan keadaan umat Islam. Demikianlah sabda daripada Hazrat Masih Maud SAW yang dinukilkan di dalam Malfuzat Jilid 1 versi baru halaman 60 hingga 63. Mudah-mudahan kita semua dapat meraih manfaat daripada ilmu yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.